Berita menarik hari ini di asoka.com Selasa 7 Disember. Baiklah, seperti biasanya kita mulakan berita menarik hari ini dengan perkembangan COVID-19 di Sabah, di mana jumlah kes harian COVID-19 di Sabah kembali naik hari ini dengan 307 kes meningkat sebanyak 36 kes berbanding 271 kes yang dilaporkan semalam. Jurucakap perkembangan harian COVID-19 Sabah, Datuk Seri Masri Manjun berkata daerah Kota Kinabalu juga kembali menjadi penyumbang utama kes harian di Sabah dengan 47 kes, naik 9 kes berbanding semalam. Masdi sekali lagi mengingatkan semua lapisan masyarakat agar mematuhi semua prosedur operasi standard dan nasihat Kementerian Kesihatan, tidak kira sudah menerima vaksin lengkap atau sebaliknya. Sementara itu, syarikat Petronas, Carigali dan Petroleum Nasional Berhad menjadi penyumbang terbesar kutipan cukai jualan negeri bagi produk petroleum yang dikutip Kerajaan Sabah antara April tahun lalu hingga November tahun ini. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor berkata, kedua-dua syarikat itu masing-masing membayar RM444.5 juta dan RM429.9 juta daripada keseluruhan RM1.562 bilion kutipan cukai jualan negeri produk petroleum dalam tempoh itu. Terdahulu, Pembantu Menteri Kewangan Negeri Jasni Daya ketika menjawab soalan asal Fung Jin Zi Dap Luyang berkata cukai jualan negeri ke atas produk petroleum yang mula berkuat kuasa pada April 2020 dikenakan ke atas minyak mentah petroleum dan gas asli atau gas asli cecair pada kadar 5% bagi setiap produk terbabit. Katanya anggaran asal kutipan cukai itu pada tahun ini ialah RM1.25 bilion, namun disebabkan kenaikan harga komoditi berkenaan, anggaran itu disemak semula dan meningkat kepada RM1.4 bilion. Manakala seorang lelaki dipercayai menjalankan aktiviti pengedaran dadah ditahan selepas didapati membawa syabu dalam pemeriksaan pasukan Negarakan Am Bukit Kampung Makau Lahad Datu semalam. Dalam operasi jam 8.30 pagi itu, pasukan operasi turut berjaya merampas alat penimbang yang dipercayai digunakan untuk penjualan syabu berkenaan. Komander Brigade PGA Sabah Senior Assistant Commissioner Abdul Rani alias berkata, dalam operasi itu sepasukan anggota dan pegawai PJA menahan lelaki berusia 44 tahun terbabit selepas dilihat dalam keadaan mencurigakan. Katanya pasukan operasi kemudiannya berjaya menemui 3 plastik lut sinar yang disimpan di dalam beg silang yang dibawa suspek. Hasil pemeriksaan bungkusan berkenaan mengandungi ketulan hablur jernih dipercayai dadah jenis syabu seberat 12.6 gram. Suspek terus ditahan dan semua dadah yang dirampas dianggarkan bernilai RM900 berdasarkan harga pasaran semasa. Abdul Rani berkata suspek kemudiannya dibawa balik ke Ibu Pejabat Polis Daerah Lahad Datu untuk siasatan lanjut. Berita seterusnya, cubaan seorang lelaki menyelamatkan barangan di gerai jagaannya di Jalan Nabawan, Simpang Rancangan Belia Kilan, Keningau berakhir tragedi apabila mengalami kecederaan melecur kedua-dua tangan. Dalam kejadian jam 2 pagi tadi, mangsa berusia 30-an dikatakan menjaga di gerai berkenaan sebelum dikejutkan dengan api yang tiba-tiba marak. Terkejut dengan kejadian itu, mangsa terus berusaha membawa keluar beberapa barangan dan peralatan gerai, namun berdepan kesukaran ekoran api sudah marak terlalu besar. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Suk Razlan Aridi berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 2.08 pagi. Katanya susulan laporan itu sepasukan 5 anggota dan pegawai bersama sebuah jentera dikerah ke lokasi kejadian. Setibanya di lokasi, kebakaran didapati membabitkan gerai jenis tidak kekal seluas 40 meter persegi yang sudah terbakar hampir 100%. Razlan berkata api berjaya dikawal pada jam 2.48 pagi dan kejadian tidak melibatkan sebarang tambahan mangsa, kecederaan dan kematian. Katanya mangsa yang melecur di kedua belah tangan kemudiannya dihantar mendapatkan rawatan di hospital. Baiklah, ini merupakan berita terakhir dari kami, di mana operasi pencarian seorang kanak-kanak yang dikhawatiri di Baham Buaya dalam kejadian di Kampung Senakut Felda, Sahabat 16 Lahad Datu masuk hari ketiga. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah berkata operasi pencarian dijalankan sekitar radius 100 km. Katanya operasi mencari dan menyelamat mangsa yang dikhawatiri di Baham Buaya di pesisir pantai dijalankan menggunakan kaedah surface rescue bersama agensi penyelamat lain.
Setakat ini, mangsa yang dikenali sebagai Muhammad Zul Aryan Abdullah berusia 10 tahun masih gagal ditemui. Bagaimanapun, operasi SAR terpaksa dihentikan seketika berikutan keadaan ombak laut bergelora. Menurutnya, pasukan penyelamat membabitkan 3 anggota dan pegawai JBPM akan disambung mengikut kesesuaian cuaca dan sebarang maklumat lanjut akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Dalam kejadian jam 7.18 malam 4 November lalu, mangsa dikuatiri di Baham Buaya selepas dilaporkan hilang ketika mandi laut bersama beberapa rakan. Baiklah, itu sahaja yang dapat kami kongsikan setakat ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan berita komprehensif hanya di diasoka.com.